Ada. Imam dia kata you are welcome. Ada. Seumpama tu. Baik. Dia kata apa? Berkata Al-Wahidi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam sebuah riwayat daripada Al-Walid. Kata dia apa? Kata Al-Uhud di dalam firman Allah tadi. Dia kata iaitu janji yang dimaksudkan daripada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diharamkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ni maknanya taat melakukan segala yang dihalalkan dan juga meninggalkan yang diharam. Ittaqil maharima takum a'badan nas. Kata Imam Tirmizi, kita tinggalkan segala yang dilarang haram ini, maka ketekunan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini jadi orang berjaya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dia kata apa? Juga dalam yang dibataskan oleh Allah di dalam Al-Quran dari perkara-perkara yang wajib. Ad-Dahhak pula mengatakan yang dimaksudkan daripada kata Al-Uhud iaitu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam agar mereka memenuhinya, baik yang dihalalkan, yang diharamkan, yang diwajibkan, seperti solat dan semua fardu-fardu yang lain, termasuk janji hamba kepada Allah. Dalam bab solat ni, kalau boleh saya ambil contoh cerita benar yang berlaku kepada yang berbicara ni. Rentetan daripada kuliah online pada 14 hari yang lepas. Bagaimana saya bawa contoh yang berlaku di surau kita. Seorang pemuda ni, Imam Mudawan, seorang pemuda yang berusia 27 tahun yang saya akad nikahkan pada 19 bulan 10 2019, meninggal pada 18 10 2020 itu. Yang mana ramai datang untuk solat jenazah hari Isnin lepas. Kedua-dua orang tua, parents kepada Allah yang raham, datang jumpa di pejabat. Dia minta nak buat appointment, janji pukul 10. Bila janji pukul 10, 9.30 kita dah tunggu dah. Kita kan mengajabat dosa besar mungkin janji ni, kena jagalah. Jadi datang, dia pun datang tepat pukul 10. Tengok hebat. Maknya bermakeup apa macam ni Lofa apa kata. Nanti dia lagi labuh apa bermakeup apa kan. Jadi bila dia datang tanya tentang harta faraid, setakat yang kita mampu kita maklumkan, yang tak mampu kita rujuk kepada orang yang lebih mahir. Lalu saya tanya dia. Ni nak tanya, saya kata Ajar dan juga Haji nak tanya, ini apa kehebatan amalan arwah ni sampai solat jenazah begitu ramai itu? Dia kata, Ustaz, yang saya nampak Ustaz, dia berhenti kerja dia ni pemandu peribadi kan kepada satu company Chinese itu, sebelum dia kerja pula 2 hari ke 3 hari sebelum dipanggil oleh Allah SWT dengan CEO satu company, listed company yang Muslim. Sebab apa dia berhenti, Ustaz tahu? Sebab apa? Sebab bila waktu solat dia solat, bos dia ni marah sebab dia solat, jadi dia rela berhenti. Nampak perjanjian dia dengan Allah SWT, sallu ala waqtiha. Dia solat di awal waktu. Bab perjanjian. Kita lah yang bercakap ni lah. Nah contoh. Dalam ketaatan dengan umur macam ni, duk berpesan kepada diri sendiri dan juga kepada teman-teman yang lebih istiqamah. Kadang-kadang diuji dengan benda yang sikit saja. Contoh. Semalam asar pukul berapa Tuan Zubir kita? Ketua bila kita 4 asar dalam pukul 4.21. Semalam bajet belanjawan pukul 4. Sepatut pukul 4 lah kan? Kurang-kurang 4.21 dah dapat datang azan dan solat berjemaah di surau kita, contoh setakat yang mampu 6 orang. Tiba-tiba bajet lewat. Sebab yang tuan-puan dah selalu ketahui. Dan disebabkan bajet lewat solat asar. Itu saja, baru sikit baru dia punya godaan. Sebab nak dengar apa kan? Apa dari segi announce yang dimaklumkan oleh yang diamanahkan sebagai kepimpinan sekarang. Terutamanya EPF lah. Teringat dari segi EPF ni tentang suatu janji. Saya pernah ditanya oleh seorang jemaah. Kan? Kat EPF ni kita rapat lah kan, kuliah kitab Matan Al-Arba'in lama ni. Hari Isnin ni ada kuliah online ni pukul 12.45 kan, kitab hadis 40. Baik, ada seorang tanya. Dia kata, Ustaz, saya ni kata umur 54 tahun, dia kata. Tahun depan umur 55. Dan mengikut akta kumpulan wang simpanan pekerja,
boleh buat keluar semualah. Betul tak? Tuan Yusuf betul kan? Boleh buat keluar semua. Jadi dia kata saya ni adalah dalam simpanan ni 500,000. Isteri homemaker. Isteri ni adalah housewife. Jadi dia kata saya janjilah dengan isteri. Nanti kalau abang umur panjang tahun depan dia kata bila birthday lah 2 minggu sebelum birthday boleh apply dah kot. Seminggu kot tak tahulah kan. Jadi dia kata kalau buat keluar semua adalah 500. Siap dia tunjuk lagi apa ni statement dekat isteri. Jadi 250 abang bagi kat Yang lah kata dia. Contoh tak kan? Tapi bila tiba waktu, banyak dia kata 250 nak bagi ni. Kata dia tak kan? Dia pun bagi sedikit daripada tu. Bagaimana? Dikira mungkin janji ke tidak tak? Tak. Janji masuk dalam atas kertas ialah bila masuk dalam akaun dia nampak banyak. Kan? Jadi dalam kaedah ini saya suka mengambil untuk sinoni dengan permasalahan ini. Kita boleh lihat dalam kitab Riyadhus Salihin. Ibu-ibu muslimah dan muslimin ahli Qaryah Al-Ikhwan khususnya dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahumullah yang tiap-tiap Selasa kedua kat tempat kita oleh Ustaz Fadil Ustaz Dr. Khairuddin kan mengajar pada halaman 327. Siapa ada kitab kat rumah boleh tengok. Kak Zai kan? Tak, yang selalu tengok dalam kitab Riyadhus Salihin kita itu halaman 327. Hadis yang last sekali. Kan? Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sahabat besar ni Jabir ni. Jabir ni antara sahabat besar lah. Kan? Dia kata apa? Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi pernah kata dekat Jabir. Nabi kata apa? Ya Jabir, lau qad jaa amal. Kan? Lau qad jaa mala. Dia kata lau qad jaa mal al-bahraini antaitu hakadha. Dia kata kan dalam hadis tu boleh tengok dalam kitab tu. Dia kata andai ya Jabir datang harta daripada Bahrain. Nabi kata hadis sahih ni. Hadis Bukhari Muslim. Jadi tengok dalam kitab Riyadhus Salihin halaman 327 hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Sahihain. Hadis sahih. Dia kata apa? Nabi kata ya Jabir, andai datang harta dari Bahraini, lau qad jaa mal al-Bahraini. Dia kata saya akan memberi kepadamu hakaza wa kaza. Dia akan bagi begini dia kata. Dan dia kata maka tidak datang harta daripada Bahrain sehingga kewafatan Rasulullah SAW. Nabi sebut masa hidup tu dan tak datang harta tu Nabi pun wafat. Dia kata dan ketika datang harta dari Bahrain pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni kan? Nabi kata amalan Abu Bakar ni dengan amalan penduduk Madinah ni berat lagi. Berat amalan baik Sayyidina Abu Bakar lagi. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia kata ketika dia menjadi Amirul Mukminin khalifah ni, orang kata bagaimana amalan dia dengan amalan Sayyidina Abu Bakar, dia kata tak payah banding. Amalan Sayyidina Abu Bakar menemani hijratul Rasul pun dah hebat dah kan. Tu pun dah kalah dah. Dia kata apa? Lalu pada zaman Sayyidina Abu Bakar harta tu datang. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun seru. Dia kata maka dia kata ada sesiapa yang ada janji pada zaman Nabi SAW. Dia kata maka datang tutup. Sayyidina Jabir pun dengar, dia pun pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia kata ya Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, dia kata Nabi SAW pernah janji kepadaku begini. Sayyidina Abu Bakar pun ambil. Dia 2 genggam tangan bagi kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jabir pun kira-kira. Sayyidina Jabir kata saya nak ambil sebanyak 500 dinar sebagaimana yang sepatutnya lah. Sayyidina Abu Bakar kata ambillah 2 kali ganda. Tengok. Janji ni mesti ditepati. Sebab tu jangan kita berjanji kalau kita tak mampu. Kan? Kalau janji mesti tepat. Macam hari lepas ni, insya-Allah pada pukul 10.30 hari ni ada suatu penyerahan. Sebab ada seorang hamba Allah ahli qaryah kita ni dalam keadaan orang ramai ditimpa kesusahan dalam musim musibah Covid dengan apa ni orang kata dalam keadaan financial standing tak apa strong ni kan. Jadi ada orang janji nak bagi infak kepada 20 mereka jemaah yang memerlukanlah, ahli qaryah yang betul-betul memerlukan. Jadi dia hantar sungguh. Dan pukul 10.30 ni kita pun harap golongan yang memerlukan yang telah kita hubungi tu datang tepat pada tu. Nah, insya-Allah kan. Baik.
Dia kata apa lagi? Dan berkata Muqattil bin Hayyan. Muqattil bin Hayyan kata apa? Tepatilah janji-janji kamu. Kan tadi dia kata manusia yang mengingkari janji, manusia yang tidak bermaruah. Tak bermaruah. Jadi boleh tak kita ingkar janji? Ada tak kadang-kadang yang boleh kita exceptional? Dikecualikan. Ada tak? Contoh, kita berjanji dalam kaedah janji jadual pengajian, kata asatizah. Pergi, kata janji kuliah kat mana? Pernah berlaku pada dia yang bicara. Pergi, sampai tengah jalan kereta breakdown. Sebab bateri ni habis, bateri kan. Jadi dalam keadaan tu kita maklum kat dia pun faham kan. Bukan kita memungkiri janji, tapi atas sebab uzur syar'i yang tak boleh pergi. Kalau boleh kita pergi dan seumpamanya kan. Sebab itu kena maklum. Dalam keadaan tu kena maklum. Ataupun dalam keadaan janji nak pergi walimatul urus. Ni banyak walimatul urus ni. Kita bulan 11 ni di surau Al-Ikhwan saja sepatut ada 8 akad nikah. Esok patut ada pukul 8, pukul 9 besok ada akad nikah. Tapi pengantin tu saya tak ingat dah dia telefon. Kan? Pengantin perempuan telefon 3 hari lepas. Dia kata Ustaz, dia kata memandangkan Covid ni, kita tak jadilah dia kata akad nikah esok. Saya kata tak apalah kalau tak jadi nak tunda bila. Sebab sekarang sehingga 9 hari bulan ni akad nikah hanya boleh dilakukan di pejabat agama. Dan sehari hanya boleh 5 pasangan. Daripada pukul 9 sampai pukul 4 petang. 5 pasangan yang boleh hadir, wali, pengantin perempuan, pengantin lelaki. Juru nikah sanalah, saksi pun sana. Jadi kena booking dulu. Saya kata tak apalah kan. Bila dah ready nanti bagi tahulah. Dia kata dah Ustaz memang tak jadi. Tak jadi macam mana? Tak jadi kahwin. Tak jadi kahwin kan. Bukan tangguh kahwin, tak jadi kahwin. Ni cerita benar ni. Kalau dia dengar minta maaf lah kan. Saya pun tak ingat yang mana satu. Tak jadi kahwin. Jadi macam tu bagaimana ni? Adakah pengantin lelaki termasuk dalam mereka yang ingkar janji? Ini suatu perbahasan. Janji nak kahwin, tak jadi kahwin. Ada orang kata Ustaz, kan ada hadis kata bikat birizkihi wa ajalihi. Bila kita berada di rahim ibu cukup 4 bulan masuk roh ni, hadis kata maka dicatatkan rezeki dia, jodoh dia, ajal dia. Tak kan? Dia pegang yang tu selalu tak? Kan? Kalau dia sengaja tak nak kahwin sebab dia bosan ke dan seumpamanya tu tak betul lah. Kalau ada sebab-sebab yang lain, itu tengok kepada asal